Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kuliah maghrib kita baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan nazir masjid, tuan imam, jawatan kuasa, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat kita bertemu pada malam ini. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim yang mukmin dengan menghadiri ataupun dengan mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita sibuk dengan urusan keduniaan, tetapi kita memberikan peluang dan juga ruang untuk kembali mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud, jika kesemua dakwaan manusia itu diterima, maka orang-orang lelaki akan mendakwa dengan sewenang-wenangnya bahawa harta benda dan darah suatu kaum itu adalah miliknya. Akan tetapi pembuktian al-bayyinah terletak di bahu orang yang mendakwa dan sumpah ataupun al-yamin di atas orang yang mengingkari dakwaan ke atas orang yang kena dakwa tadi. Dan dalam hadis ini mengingatkan kita bahawa bagaimana kita lihat pada hari ini kaum Bani Israel, orang Yahudi, dia mendakwa Palestin tu miliknya. Dia kata di situlah terbinanya haikal Nabi Daud dan juga Sulaiman. Nabi Daud, tuan-tuan, dah lama dah tinggal, dah lama dah wafat. Kemudian diteruskan oleh Nabi Sulaiman, anaknya, lama dah pentadbirannya. Tetapi orang-orang Bani Israel, orang Yahudi mendakwa tanah ni milik kita. Jadi tuan-tuan, pada tahun 1917, setelah mana diusahakan, tiba-tiba tahun 1917 wujudlah negara Yahudi yang pada asalnya dia tumpang dengan Palestin. Dalam banyak-banyak negara orang-orang Yahudi ni tinggal, tuan-tuan. Ada yang duduk di Eropah, ada yang duduk di Amerika, ada yang juga baki-baki sikit dekat belah-belah negara Eropah, negara Afrika, di Yaman contohnya, tuan-tuan. Tapi tak ramai sangat. Tapi ramai duduk dekat Eropah sebab selesa, ada salji, sejuk, menarik, moden. Berbanding dengan duduk dengan Palestin, mana ada pembangunan, tuan-tuan. Tetapi kembali kepada pengakuan, kembali kepada ingatan dia kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Lama dah, tuan-tuan. Dia kata di sinilah tempat kita nak bina rumah ibadat kita, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas zaman Nabi Daud, tuan-tuan, Nabi Sulaiman, kemudian terus zaman Nabi seterusnya, sehinggalah sampai zaman Nabi Musa, sampai zaman Nabi Isa alaihi salam. Lama, tuan-tuan. Buku sejarahnya pun tak ada, tak tidak. Tetapi orang Yahudi mendakwa, inilah tanah kita yang selayaknya kita tinggal di dalamnya.
Kenapa dipilih Palestin, tuan-tuan? Sebab di dalam Palestin tadi terdapat tempat suci yang namanya Masjidil Aqsa. Dia tak kisah sangat tempat lain, tuan-tuan, tapi dia nak Masjidil Aqsa. Sebab dalam Masjidil Aqsa itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram. Masjidil Haram, tuan-tuan, tempat yang suci. Tak ada orang Yahudi, tak ada orang Kristian. Semua orang beriman. Sebab tanah tersebut tanah suci, tanah haram. Tanah haram dan tanah yang cukup mulia, tuan-tuan. Tuan-tuan semayang kat Masjidil Haram, pahalanya semayang maghrib tadi, pahalanya bersamaan 100,000 darjat. 3 rakaat juga, tuan-tuan, tapi pahalanya 100,000 darjat. Berbanding semayang kat Masjidil Haram ni tadi, tuan-tuan, selain daripada Masjidil Haram 27 darjat je, tuan-tuan. 27 darjat nanti kemungkinan ada berlaku kesilapan, kesalahan, tolak lagi, tuan-tuan, negatif, tolak lagi, tuan-tuan. Tak komplit, tuan-tuan. Tak semestinya lengkap 27. Ada pengurangan. Sebab tak ada orang yang semayang komplit. Memang confirm 100% dapat 27. Contohlah, tuan-tuan. Sebab ada kesilapan yang mungkin kita tidak ketahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tempat yang mulia yang kedua ialah di Masjidil Nabawi. Yang mana Masjid Nabawi ini terletak di Madinah, tuan-tuan. Yang mana satu ketika dahulu sebelum kedatangan Nabi terdapat 3 kaum Bani Yahudi tinggal di Madinah. Bani Qainuqa, Bani Quraizah dan juga Bani Nadir. Yang mana akhirnya ketiga-tiga puak ni dihalau keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi usir. Sebab perangai jahat. Walaupun bercakap bahasa Arab, tuan-tuan, tapi perangai tak macam orang Arab. Tuan-tuan. Suka mengadu domba. Suka orang bergaduh. Dia suka orang lain bergaduh, tapi dia menang. Dia tak terlibat dengan pergaduhan, tapi dia galakkan orang bergaduh. Sebab ketika itu ada 2 puak yang besar, tuan-tuan, di Madinah, iaitu puak Aus dan Khazraj, yang dikenali sebagai golongan Ansar. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Nabi satukan. Kamu dikenali sebagai golongan Ansar. Satu puak je, satu nama saja. Jangan banyak-banyak nama. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Tetapi dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabar dengan orang-orang Yahudi. Tetapi rupanya orang Yahudi ini dia berpakat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dihalau keluar, tuan-tuan, daripada bumi Madinah. Sebab itulah orang Yahudi ini dia teringatkan Madinah, tuan-tuan, tempat suci. Sekarang ini setakat ini dia boleh ambil Masjidil Aqsa saja, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Dan nak cerita jahat tak jahatnya orang Yahudi ini tadi, tuan-tuan, masya-Allah. Nabi sendiri pun dibunuh. Nabi daripada keturunan Bani Yahudi pun dibunuh. Dia tak ada rasa kesian, dia tak ada rasa malu, tak ada rasa takut. Sebab orang Yahudi ni adalah golongan orang-orang yang fanatik terhadap agama, cukup berpegang teguh dengan agama, sehingga menyusahkan, yang disebutkan sebagai golongan al-ghulu, melampau sangat. Contoh, tuan-tuan, makanan. Dia makan makanan yang disembelih oleh orang-orang dia sahaja. Orang lain makanan orang lain dia tak usik, tuan-tuan, dia tak kacau. Sebab itu dalam Islam ni konsep mudah aja. Orang Islam kalau disembelih dengan bacaan bismillah, dengan lafaz Allah Subhanahu wa taala, kira halal, tuan-tuan. Orang Islam. Berbeza dengan orang bukan Islam tapi dia sebut nama Allah. Tuan-tuan, tu bahaya juga. Kenapa dia nak suka sebut lafaz Allah? Dia tak beriman pada Allah Subhanahu. Dia kata ni perniagaan, Ustaz, kata dia. Perniagaan pula, tuan-tuan. Kita pun ada sebut tu kira halal lah tu, tuan-tuan. Orang mudah pula perkiraan kita. Sebagai contoh, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sebab itulah orang-orang Yahudi ni dia mendakwa tanah tersebut adalah milik dia. Sebab itulah dalam Islam kata Allah Subhanahu walakinnal bayyinah 'alal mudda'i. Orang yang mengatakan tuduhan tersebut mesti datangkan bukti, bawa bukti. Jangan setakat cerita saja, orang tak tahu, tuan-tuan. Setakat cerita saja mana boleh. Bawa bukti-bukti yang diperakui. Ataupun makanan sebagai contoh KFC ada sijil halal. Contoh, tuan-tuan, boleh makan. McD ada sijil halal, boleh makan. Sebagai contoh, tuan-tuan. Ataupun Nandos dan sebagainya, walaupun nama tak Islam langsung, mana ada Islamnya, tuan-tuan, tapi boleh makan, tuan-tuan, tak ada masalah. Selagi mana ianya mencukupi mengikut peraturan dan juga syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam, itu bak halal lah, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Sebab itu, tuan-tuan yang dikasihi sekalian,
Maka kita lihat pada hari ini kaum Yahudi ini dia bersungguh-sungguh nak mempertahankan tanah air yang baru dicipta. Sehingga pada tahun 1948 tuan-tuan, dia halau orang-orang Palestin mula-mula tinggal berjiran. Kita berjiran, kami tahu kami ni pendatang tuan-tuan. Tahun 1917 orang Palestin dah beribu tahun tuan-tuan duduk kat situ. Dah lama dah penduduk asal. Tiba-tiba datang satu bangsa menumpang tuan-tuan. Sebab penjajah ketika itulah British. British dia menguasai Palestin. Dan zaman tersebut memang zaman pemerintahan ada penjajahan, termasuk juga tanah Melayu tuan-tuan, yang banyak kali penjajahan dilakukan. Sebagai contoh tuan-tuan dan kisah sekalian, maka sehingga pada tahun 1948 orang-orang Israel ataupun orang Yahudi tadi dia pakat keluarkan semua penduduk orang-orang Palestin, halau keluar. Mula-mula tumpang tuan-tuan 1917, tahun 1948 tuan-tuan dia halau keseluruhan yang disebutkan sebagai An-Nakbah tuan-tuan, malapetaka besar kepada orang-orang Palestin tahun 1948. Sebab apa tadi tuan-tuan? 1948 penduduk asal dihalau keluar tuan-tuan. Berapa ramai tuan-tuan? Tahun 1948 lebih kurang 700,000. Zaman tersebut tuan-tuan orang bukan ramai sangat, bukan sampai sekarang tuan-tuan. Contoh kat Selangor ni lebih kurang ada dekat 5 juta orang, termasuklah pendatang luar, tak kira lah tuan-tuan. Ada lebih kurang 5 juta orang kat Selangor saja. KL lebih kurang 3.5 juta sebagai contoh tuan-tuan, di situ saja. Tetapi tahun 1948 tuan-tuan, 700,000 lebih kurang penduduk Palestin, penduduk asal dihalau keluar. Bila dihalau keluar bermaksud apa tuan-tuan? Ni bukan cerita setahun saja dihalau keluar kemudian boleh patah balik. Keluar terus tuan-tuan, tak boleh patah balik langsung, maknanya jadi pelarian. Termasuklah di antaranya seorang yang bernama Syekh Muhammad Yasin tuan-tuan. Syekh Yasin tuan-tuan, yang sekarang ini kalau kita lihat dalam akhbar bagaimana golongan yang disebutkan orang Palestin yang dipimpin oleh golongan Hamas, tuan-tuan, kumpulan Hamas. Hamas ni asalnya daripada Syekh Yasin tuan-tuan. Seorang tua tuan-tuan, dia pakai kerusi roda. Waktu muda dia tuan-tuan, dia pakai kerusi roda je. Tapi kerusi roda tuan-tuan, walaupun dia berkerusi roda selalu datang ke masjid. Setiap waktu datang masjid, walaupun dia ni dianggap sebagai golongan orang yang kurang upaya. Lumpuh. Dia lumpuh sebab dia bergaduh dengan kawan dia. Satu hari dia bergaduh dengan kawan dia, akhirnya dia lumpuh tuan-tuan. Tetapi nak jaga perhubungan dengan kawan yang menyebabkan dia lumpuh, dia bagi tahu tadi dia main sukan, tak macam mana terjatuh, jadi itulah mungkin sebab saya lumpuh. Tuan-tuan dan kasih, sepanjang hayat tuan-tuan, daripada waktu muda sampai dia berumur lebih kurang 82 tahun, sebelum akhirnya dia dibunuh. Tuan-tuan dan dikasih sekalian, tetapi setiap waktu datang ke masjid tuan-tuan pakai kerusi roda. Pakai kerusi roda tuan-tuan. Kita kat Malaysia ni jarang kita tengok orang OKU tuan-tuan, dia datang ke masjid ataupun ke surau pakai kerusi roda, jarang, kebiasaannya lah. Ataupun kalau dia nak datang pun kadang-kadang jemaah tak bagi, ataupun jawatan kuasa tak bagi. Sebab apa? Kotor. Sebagai contoh tuan, ialah bandingkan turun kat luar, datang daripada pasar depan tu tuan-tuan, tiba-tiba dengan keadaan basah-basah nak masuk dalam surau ni, masjid ni payahlah tuan-tuan. Sebagai contoh, nak duduk pula kat soft pertama, memang tak bagilah orang tuan-tuan. Sepatutnya kenalah sediakan kursi roda yang kedua sebagai contoh tuan-tuan dan dikasih sekalian, supaya kita nak jaga kebersihan. Kesucian masjid kena jaga juga tuan-tuan, tapi kita tidaklah menghalang orang, cuma kemudahan itu perlu disediakan tuan-tuan dan kisah sekalian. Sebab itulah kadang-kadang tuan-tuan saya terlibat dengan Suhakam bangkitkan, ustaz, kenapa masjid ni tak mesra OKU? Kenapa? Yelah, dia nak datang semayang pakai kursi roda pun tak bagi. Pertama. Yang keduanya, bila nak datang ke masjid surau, dia tak ada ramp, laluan untuk kursi roda dia nak naik ke atas. Kalau masjid yang tinggi tuan-tuan, kalau kat KL ada masjid yang tinggi tuan-tuan, tingkat 1 baru masjidnya, macam mana nak naik tuan-tuan? Dia kata kenalah sediakan lift. Allahu Akbar. Yang nak datang ni berapa ramai nak sediakan lift tuan-tuan? Lift tu berpuluh ribu nak sediakan kosnya. Sebagai itu. Dan kita ni masjid ni bukan sumbangan daripada kerajaan, kebiasaannya hasil daripada kutipan masyarakat. Masyarakat bagi sumbangan, itulah yang kita bina sebagai contoh tuan-tuan dan kisah. Tapi saya nak cerita apa tadi tuan-tuan, walaupun dia dalam keadaan dia cacat, walaupun dalam keadaan dia lumpuh tuan-tuan, setiap waktu datang ke masjid tuan-tuan. Syekh Muhammad Yasin, yang mana akhirnya pada hari ini anak didik dia
bangun tadi tuan-tuan menentang orang-orang Yahudi. Bila diserang pada 7 bulan 10 tuan-tuan, pada hari Sabtu. Hari Sabtu bagi orang Yahudi tuan-tuan hari suci. Hari suci apa tuan-tuan? Tak buat kerja apa-apa. Kalau duduk dalam kereta kebal tu duduk sajalah main handphone sebagai contoh tuan. Tak buat kerja. Kalau kat rumah tadi duduk saja, tak ada pergi mana-mana. Memang cuti sungguh tuan-tuan. Macam kita cuti umum, sunyi je jalan tuan-tuan. Pukul 7, pukul 8 pagi tu sunyi je sebagai contoh tuan-tuan. Begitulah orang Yahudi. Tapi pada waktu tersebutlah orang-orang Palestin dia bangkit tuan-tuan. Setelah mana tuan-tuan, daripada tahun 1948 kemudian berterusan sampai tahun 67, kemudian berterusan pada tahun 1971 tuan-tuan. Pada tahun 1967 tuan-tuan, negara Palestin ini orang-orang Yahudi dia mengeluaskan empire dia, tanah jajahan dia, makin ramai dia halau, makin ramai dia halau tuan-tuan. Jadi akhirnya Palestin terbagi pada dua tuan-tuan. Satu namanya Gaza, satu namanya Tebing Barat tuan-tuan. Yang jaraknya umpama tadi tuan-tuan, kalau Malaysia ni satu Kelantan dengan Terengganu kat utara sebagai contoh tuan-tuan, dan juga Gaza itu terletak di sebelah Johor tuan-tuan. Tengah-tengah tu ada orang Yahudi sebagai contoh tuan-tuan. Jauh tadi tuan-tuan pembahagian negara Palestin tersebut. Sebab dia tak nak panggil Palestin, dia panggil sebagai Tebing Barat dan juga Gaza saja tuan-tuan. Dia nak keluar daripada peta dunia, tak ada negara namanya Palestin yang direka oleh orang Yahudi pada tahun 1917 tuan-tuan. Sehinggalah berlaku peperangan pada tahun 1967 tuan-tuan. Orang Arab dia cuba juga nak rampas tuan-tuan. 1967 tadi tuan-tuan, orang Yahudi menang balik semula tuan-tuan, dalam peperangan 6 hari. Namanya peperangan 6 hari tuan-tuan. Negara yang seperti Mesir, Jordan, Palestin, termasuk juga Syria tuan-tuan, bergabung lawan dengan orang Yahudi tuan-tuan, tetapi kalah dalam tempoh 6 hari saja. Menyerah, kalah tuan-tuan. Akhirnya bila kalah tadi, orang Yahudi pun makin besar kepala tuan-tuan. Oh, rupanya kita negara kecil, tetapi rupanya hebat tuan-tuan. Orang Arab ni harap ramai sahaja, tapi tak ada pengaruh langsung, semua penakut sebagai contoh tuan. Sehinggalah pada tahun 1971 tuan-tuan, ataupun lebih kurang 1973, berlaku peperangan dalam bulan Ramadan. Pada waktu tu lebih kurang tadi tuan lepas Zuhur. Pada waktu tengah hari tuan-tuan bulan Ramadan. Dalam peperangan tersebut tuan-tuan, orang tentera Mesir, tentera Syria melancarkan serangan pada hari yang sama juga, pada hari Sabtu tuan-tuan. Bila dilancarkan serangan tersebut, akhirnya terkejut orang Israel tuan-tuan. Orang Islam boleh perang pada bulan Ramadan. Tak hormat sungguh dia orang dengan puasa sebagai contoh tuan-tuan. Nabi SAW tuan-tuan, berlakunya peperangan Badar dalam bulan puasa tuan-tuan. Bulan Ramadan, peperangan Badar mengambil sempurna daripada perjuangan Nabi SAW. Maka tentera Islam yang dipimpin oleh Mesir tadi tuan-tuan, dia melancarkan serangan sehingga menyebabkan Israel terkejut. Sehingga pada tahun 1973 Israel kata kita kena buat perjanjian, panggil Amerika buat perjanjian tuan-tuan. Lalu dilakukanlah perjanjian namanya Camp David tuan-tuan pada tahun 1973, yang mana dalam perjanjian tersebut bersetuju Israel dia berundur daripada negara Mesir ataupun daripada Semenanjung Sinai, keluar daripada Semenanjung Sinai. Kemudian tuan-tuan, Amerika bersetuju bagi bantuan ketenteraan kepada Israel sebanyak lebih kurang 2 bilion ataupun 3 bilion tuan-tuan tahunan. Mesir dapat 1.3 bilion peruntukan pertahanan tuan-tuan dan kesian. Itu janji Amerika sebagai contoh tuan-tuan. Tetapi akhirnya tadi tuan-tuan yang kesian, pada tahun ini kita dapat saksikan akhirnya orang-orang Palestin ini bangkit tuan-tuan. Orang Israel jangan dibagi muka. Dia kalau bagi muka dia rasa dia besar dan mereka itu melancarkan serangan darat, laut dan juga udara tuan-tuan, dalam keadaan dijajah. Orang Palestin tuan-tuan hari-hari dijajah, hari-hari bangunannya dibom tuan-tuan, hari-hari tanahnya dirampas. Sikit-sikit bagi tahu ini bangunan kondo ni tanah haram tuan-tuan. Dah lama dah orang bina tuan-tuan, dia kata tanah haram tuan, robohkan. Jadi orang Palestin tak boleh buat apa tuan-tuan, dia halau. Sikit-sikit dia halau tadi tuan-tuan. Walaupun dalam tanah tersebut tanah Palestin tuan-tuan, tapi sikit-sikit orang Yahudi dia makan tuan-tuan. Dia makan. Yang terakhir ni tadi tuan-tuan yang kisah sekalian, orang Yahudi, Perdana Menteri Yahudi kata, kami minta orang Gaza tuan-tuan, keluarkan tempat sini, keluar kamu daripada kawasan ini, pergilah ke selatan tuan-tuan. Kalau bandingkan negara kita tuan-tuan, daripada Perlis kita dihalau keluar tuan-tuan sampai ke Johor Bahru.
Johor Bahru tuan-tuan, kalau tuan-tuan bayangkan penduduk yang begitu ramai daripada utara sampai ke selatan tuan-tuan, nak duduk kat mana tuan-tuan? Penuh dah JB tu tuan-tuan. JB yang ada dah padat. Tuan-tuan datang lagi makin bertambah padat tuan-tuan. Dan itulah sepadan yang terakhir. Sebab lepas Johor Bahru tadi tuan-tuan, itulah namanya Woodlands tuan-tuan, ataupun sepadan ataupun Singapura tuan-tuan. Dah Singapura dah tuan-tuan, tak ada sepadan lain dah, bukan tanah kita dah. Sebagai contoh tuan-tuan dikasih cara Yahudi tuan-tuan, dia nak halau orang Palestin sedikit demi sedikit. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihkan dalam Islam, Nabi SAW menyebutkan orang yang melakukan pendakwaan tadi, dia mesti ada pembuktian, bawa dalil, bawa bukti, bawa keterangan-keterangan yang disokong oleh fakta-fakta yang kukuh, bukan berdasarkan kepada sejarah yang direka-reka tuan-tuan. Sebagai contoh tuan-tuan, jahatnya orang Yahudi ini, mereka nak mengambil Masjidil Aqsa tuan-tuan. Dia cuba nak rampas Masjidil Aqsa, tak berjaya. Orang Palestin walaupun tak ada senjata tuan-tuan, mereka pertahankan nyawa mereka tempat suci tersebut tuan-tuan. Sebab mereka sahaja yang ada di situ, walaupun dikelilingi oleh orang-orang Arab yang ramai jumlahnya, sebagai contoh, tapi tak mampu nak membuat apa-apa. Setakat tengok sahaja tuan-tuan dikasih sekalian. Sebelum berlakunya peperangan tuan-tuan, orang Israel ini, kalau kita lihat negara Suria dulu adalah sebuah negara yang maju tuan-tuan. Sekarang ni hancur lebur tuan-tuan. Berlakunya peperangan saudara, hancur tuan-tuan. Sebab negara Arab yang kuat tuan-tuan, Syria dan juga Mesir. Negara Arab yang paling kuat tuan-tuan. Kalau nak lihat lagi negara Arab yang lain, Iraq sebagai contoh tuan-tuan, pun harus biru juga tuan-tuan. Malapetaka juga. Masing-masing bergaduh sesama masing-masing sebab terlalu ramai puak-puak tadi, masing-masing mendakwa mereka lah yang selayaknya memimpin mentadbir negara. Akhirnya mereka berperang bersama-sama mereka. Sebagai contoh tuan-tuan. Sama juga apa yang berlaku dengan Libya tuan-tuan. Libya pun bergaduh juga tuan-tuan, perang sesama puak-puak dia. Tak selamat juga tadi tuan-tuan. Yang mana akhir tinggallah Mesir tuan-tuan. Negara Mesir ini adalah negara yang masih lagi kuat, masih lagi kukuh tuan-tuan. Sebab negara Mesir ini alhamdulillah tuan-tuan, dia ada satu universiti namanya Universiti Al-Azhar. Universiti yang berusia lebih kurang tuan-tuan 1000 tahun. Universiti lama tuan-tuan, yang berkonsepkan wakaf tuan-tuan. Universiti wakaf tuan-tuan. Dia tak memerlukan bayaran ataupun bayaran tahunan, pembelajarannya murah saja tuan-tuan. Lebih kurang tuan-tuan, masa zaman saya dulu RM3.25 setahun tuan-tuan, yuran universiti. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, begitu murah tuan-tuan. Tetapi penginapan kena urus sendirilah tuan-tuan, tak ada masalah. Sebagai contoh tuan-tuan yang dikasih sekalian, universiti yang paling murah di dunia, tak ada universiti yang paling murah lagi tuan-tuan yang dikasih sekalian. Sebab itulah apabila dah belajar kat universiti yang murah tuan-tuan, bila nak bekerja minta gaji mahal, rasa pelik pula tuan-tuan. Awak belajar universiti wakaf, kemudian minta gaji macam belajar dekat Amerika. Peliklah tuan-tuan yang dikasih sekalian. Tapi begitulah kehidupan manusia ini, memerlukan juga sokongan untuk meneruskan kehidupan. Sebab itu tuan-tuan yang dikasih sekalian, dalam bab pembunuhan, satu persaksian di atas pembunuhan ataupun jenayah-jenayah mempunyai hukuman tertentu. Contoh dalam bab hukuman jenayah ni seperti zina, ataupun mencuri, ataupun minum arak, ataupun menuduh orang lain melakukan zina. Orang tak buat zina tuan-tuan, tapi dia dah, wah dia ni kaki zina sebagai contoh tuan-tuan. Mulut tu mudah berkata tuan-tuan. Dia kena tuan-tuan, kena hukum hudud. Hukum hudud ni dia lain. Contoh tadi tuan-tuan, sebab dia khas bagi perbuatan-perbuatan ataupun jenayah-jenayah yang memerlukan hukuman yang kena keras tuan-tuan. Contohnya bagi orang yang melakukan perbuatan zina, orang lelaki, orang perempuan yang belum berkahwin. Kalau dia belum berkahwin, maka dia kena dirotan tuan-tuan sebanyak 100 kali sebatan. Kalau dari segi hukum tuan-tuan, kalau dilaksanakan. Tetapi setakat ni kat Malaysia ni tak jalankan tuan-tuan. Kita masih lagi tak dilaksanakan lagi. Belum ada lagi hukum tersebut. Mungkin jauh lagi, tetapi usaha perlu dilakukan tuan-tuan, supaya manusia lihat hukum tersebut datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan masalah kebebasan manusia tuan-tuan, tetapi inilah dia peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjamin keselamatan masyarakat keseluruhannya. Seperti contoh juga tuan-tuan, hukum mencuri. Kita lihat tuan-tuan yang dikasih sekalian, ramai orang mencuri. Bukan mencuri di luar saja, di kawasan perumahan, dalam masjid pun orang mencuri juga tuan-tuan. Masjid Selangor ni pun banyak juga berlaku kes kecurian. Antaranya orang cuba nak membawa lari tuan-tuan tong-tong ataupun peti besi masjid, yang kebanyakannya peti besi tersebut memang keras dan memang berat tuan-tuan. Ada yang pikul tuan-tuan pada waktu malam.
Tetapi dia boleh bawa dalam 100-200 meter, lepas tu dia buang peti besi tersebut sebab terlalu berat, tuan-tuan. Ini yang tak bijak sikit, tuan-tuan, pencuri yang jenis macam ni, walaupun duduk kat negeri Selangor. Dan ada juga pencuri yang bijak, tuan-tuan. Sebagai contoh, pernah berlaku di masjid negeri pada zaman saya dulu lah, tuan-tuan. Di masjid zaman negeri dulu, tuan-tuan, peti besi terletak di sebelahnya pengawal keselamatan kita ada pengawal keselamatan dulu, tuan-tuan. Jaga peti besi yang ada di kawasan masjid, sebab peti besi besar, tuan-tuan. Jadi bayangkan, tuan-tuan, setiap kali Jumaat, tuan-tuan, pernah satu ketika kita nak kira wang kutipan Jumaat. Lepas habis main Jumaat, tuan-tuan, duit yang tertinggal hanya duit RM1, tuan-tuan. Orang Shah Alam punyalah kaya, tuan-tuan. Duit RM1 je tinggal. Kita pun termenung, tuan-tuan. Minggu pertama duit RM1 saja. Duit RM10 tak ada, duit RM5 tak ada, duit RM50 tak ada, duit RM20 tak ada, tuan. Semua tak ada. Duit RM1 je tadi, tuan. Berkira benar orang Shah Alam ni miskin benar ke? Sebagai contoh, tuan-tuan. Minggu kedua, tuan-tuan, kes yang sama juga, tuan-tuan. Duit RM1 saja. Tabung sebesar-besarnya duit RM1 saja, tuan-tuan. Masya-Allah. Akhirnya, tuan-tuan, minggu ketiga kita buat teropong ataupun kita buat intipan. Kita tengok macam mana duit tu boleh hilang. Rupanya, tuan-tuan yang dikasih sekalian, pengawal ni dia memancing. Tuan-tuan, dia pancing rupanya, tuan-tuan. Sambil-sambil dia jaga tong tersebut, waktu malam, tuan-tuan, mana orang lain datang masjid dah tutup dah, tuan-tuan. Pagar semua dah tutup dah, pagar luar. Hanya pengawal saja yang tinggal dalam kawasan masjid. Dia pancing duit tadi, tuan-tuan. Masya-Allah, tuan-tuan. Kita ingat dia jaga duit masjid, rupanya dia mencuri, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Dan dalam keadaan demikian, apabila kita panggil, tuan-tuan, dia tak mengaku, tuan-tuan. Kami ni ikhlas nak menjaga masjid. Malu kami, tuan-tuan. Lepas tu kita tunjukkan kamera video, tuan-tuan. Betul tak, tuan, ni gambar tuan ni jelas dalam gambar ni? Betul lah saya, tuan-tuan. Mengaku, tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Lepas itu, tuan-tuan, barulah masuk duit RM100, duit RM50, banyak rupanya. Tuan-tuan yang dikasih sekalian. Sebab itulah, kalaulah benar hukum Islam tu dapat dilaksanakan tadi, tuan-tuan, kalau orang mencuri tadi cukup syarat-syaratnya, bukan setakat mencuri saja, tuan-tuan, dia ada kadarnya, maka barulah boleh dipotong tangan, tuan-tuan. Itu dalam Islam. Saya nak cerita hukum dari sudut Islam, tuan-tuan. Kalau mencuri cukup syarat-syaratnya dan ada kadar-kadarnya. Kalau RM1, tuan-tuan, potong tangan berat lah, tuan-tuan, kan? Tapi mungkin kalau RM1,000 jumlah yang cukup besar, tuan-tuan, melakukan pencurian, maka dipotong tangan. Timbul isu juga, tuan-tuan. Bila dah potong tangan tu, Ustaz, boleh tak kita sambung balik? Allahu Akbar, tuan-tuan. Dalam Islam ni kata potong saja, jangan bincang bab tangan tadi nak sambung balik. Kamu dah melakukan perbuatan terkutuk, mencuri. Ini jenayah. Dan itulah hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hukum mahkamah, tuan-tuan. Hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan orang minum arak, tuan-tuan. Orang Islam sepatutnya haram minum arak. Tahu, tuan-tuan. Tapi kadang-kadang ada juga di kalangan golongan, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin ni budak-budak lah, kebanyakan budak sekolah, tuan-tuan. Dalam kajian kita bersama dengan budak-budak pelajar sekolah di Kuala Lumpur, tuan-tuan, kita tanya lebih kurang dalam 150 orang, kita tanya budak-budak tingkatan sekolah menengah, adik-adik sekalian, siapa di kalangan adik-adik sekalian yang tak pernah minum arak? Dalam 150 orang tadi, tuan-tuan, ada 2-3 orang je yang tak minum arak, tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Semua dah minum arak, tuan-tuan. Budak sekolah lagi, tuan-tuan. Masya Allah. Nampak macam baik je budak-budak ni, tapi rupanya dah minum arak, tuan-tuan yang dikasih sekalian. Haram tu tak haram, tuan-tuan. Ada juga golongan yang kaya tadi, tuan-tuan, dia minum arak. Biasalah, Ustaz, dulu saya belajar dekat UK. Tuan-tuan, saya tak tanya awak belajar kat mana. Tuan-tuan, tapi kadang-kadang ada orang mengaku, tuan-tuan, duit banyak. Kita minum arak ni bukannya setakat suka-suka sebenarnya, tapi kita nak tahu macam mana arak ni betul-betul ke memabukkan. Tak payah tanya, tuan-tuan. Sebab ini hukum dasar, tuan-tuan. Hukum dasar tak boleh dipertikaikan. Hukum prinsipal tadi, tuan-tuan, tak boleh dipertimbangkan. Tak boleh tanya mufti boleh tak bagi pandangan, kalau boleh minum arak sikit je, setakat satu cawan ni, apa ni, satu sudu, taklah haram sepatutnya. Tak boleh, tuan-tuan. Ini hukum dasar, tuan-tuan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, tuan-tuan yang dikasih sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada kita tadi, tuan, mematuhi ajaran Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia ini sentiasa terjaga kehidupannya. Dalam kita hidup beriman atau bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Allah Subhanahu Wa Taala juga perlu ditegakkan, tuan-tuan. Supaya manusia yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang banyak melakukan maksiat, tahu kesalahannya,
Dan juga golongan manusia yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala pun juga tahu bahawa orang Islam ni adalah orang yang mementingkan kebaikan, lebih kepada keutamaan kepada keseluruhan masyarakat, bukan kepentingan kepada individu. Tak ada individu, konflik of interest dan sebagainya. Lebih mementingkan kepada kebaikan kepada masyarakat keseluruhan, supaya manusia semua dalam keadaan aman. Sebagai contoh tuan-tuan, masjid sepatutnya kalau boleh tuan-tuan tak perlu ada grill, tak perlu ada pengawal, tuan-tuan, tak perlu ada CCTV tuan-tuan, semua tak perlu. Tetapi apa yang berlaku pada zaman sekarang, manusia tak takut tuan-tuan, bahkan dia mencari peluang dan ruang. Kalau boleh melakukan kesalahan ataupun kerosakan ataupun kecurian, terutamanya pada waktu malam. Dan kadang-kadang ada manusia di kalangan ahli jawatan kuasa masjid tuan-tuan, dia melakukan kecurian, dia melakukan perbuatan mencuri pada waktu malam. Dia datang pukul 1 pagi tuan-tuan, dia buka peti besi. Kemudian apabila kita nampak dalam kamera CCTV kita, tuan-tuan dan dikasih sekalian, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia kata, saya rasa saya dirasuk Ustaz. Astagfirullahaladzim, dirasuk tuan-tuan. Takkanlah dirasuk sampai tahu nombor peti besi tuan-tuan. Rasuk ni biasanya biasa-biasa je tuan-tuan. Dia tak boleh baca nombor peti besi tu yang ada nombor combine dia tadi tuan-tuan, yang dikasih ada nombor rahsia dia sebagai contoh. Tuan-tuan yang dikasih ada saja jawapan. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasih sekalian, sebahagian fuqaha, contohnya dalam mazhab Imam Syafi'i, berpendapat bahawa persaksian dalam bahagian ini adalah dalam kes-kes mengenai hak yang tidak kaitan dengan harta, seperti kes-kes nikah kahwin, talak perceraian dan seumpamanya. Mereka berkata tidak mestilah dengan persaksian dua orang lelaki sehingga menjadi kukuh saksi tersebut. Contoh dalam bab cerai, tuan-tuan yang dikasih sekalian, kena datangkan saksi, sebagai contoh tuan-tuan. Sebab bila kita nak berkahwin pun perlu pada saksi. Tak boleh tuan-tuan nak berkahwin dengan seseorang wanita tanpa ada saksi. Juru nikah pun tak ada, saksi pun tak ada tuan-tuan. Tiba-tiba mengaku bahawa Ustaz, saya dah kahwin dengan jin. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, awak kahwin dengan jin, awak pakai apa? Siapa juru nikahnya, daftar kat mana? Jin tadi tinggal kat mana? Sebagai contoh tuan-tuan. Macam mana awak berbahasa dengan dia? Tuan-tuan, akad dia macam mana? Lafaz dia macam mana? Tuan-tuan tak boleh jawab. Tuan-tuan dikasih, ini pun ada juga di kalangan manusia yang mengambil kesempatan. Sebab itu tuan-tuan yang dikasih sekalian, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Dan persaksian dengan dua orang saksi daripada kalangan orang lelaki di antara kamu, pilihlah dua orang saksi. Dan sebaik-baik saksi tadi tuan, carilah saksi yang baik. Janganlah saksi yang tak berapa betul, yang akalnya pun tak berapa okey, tuan-tuan jadikan saksi sebagai contoh. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan juga dua orang wanita menjadi saksi daripada orang yang kamu redai. Kamu pilih sendiri. Saksi tak perlu nak susah-susah tuan-tuan. Kena, Ustaz saya nak cari daripada pejabat agama tu, tak. Janganlah payah-payah tuan-tuan. Carilah di kalangan saudara-saudara mara, jiran sebelah ke sebagai contoh tuan-tuan, ataupun kawan-kawan rapat kita sebagai contoh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, sebab itu tuan-tuan yang dikasih sekalian, maka dalam bab sumpah kepada pihak yang mendakwa, jika pihak yang kena dakwa diminta untuk bersumpah tetapi kemudian dia tak mengaku, saya tak mau sumpah tuan-tuan, dan dia meminta pihak qadi supaya memerintah agar pihak yang mendakwa bersumpah dan mengambil apa yang didakwanya, adakah wajib menerima permintaannya itu? Beberapa fuqaha, antaranya ulama mazhab Syafi'i, berpendapat permintaannya itu hendaklah ditunaikan justru untuk bersumpah atau tidak adalah menjadi haknya. Boleh, kata pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i, kata boleh kalau dia tak nak bersumpah kerana hak dia. Tetapi jika dia bersumpah, maka ia bebas daripada dakwaannya. Tetapi kalau dia bersumpah, lebih kuat lagi dakwaan tersebut. Memang confirm tadi tuan-tuan, memang dia tidak ada keraguan terhadap pendakwaan dia, memang dia kata betul. Sebab tu dia berani bersumpah. Sebab malapetaka bagi orang yang bersumpah tuan-tuan dengan lafaz, bukan hanya setakat nak melepaskan diri daripada pertuduhan semata-mata, tetapi kena ingat bahawa sumpahan tersebut akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan balaannya dengan lebih segera lagi, lebih cepat lagi tuan-tuan yang dikasihi sekalian.
Sebab kita menyebut sumpah ni tadi tuan-tuan. Sebab itulah orang Arab tuan-tuan, dia cukup pantang tadi tuan-tuan kalau bab bersumpah ni. Sebab sumpah ni memang memerlukan keyakinan yang sungguh-sungguh dan memang pasti tadi tuan-tuan, dia di atas kebenaran. Sebab itulah dia sanggup bersumpah. Tapi bagi orang yang takut-takut tuan-tuan, dia pun mereka-reka cerita kebiasaannya dia tak nak bersumpah tuan-tuan. Sebab dia tahu kesan terhadap dirinya nanti. Sebab dia tahu perkara tersebut tak betul. Sebagai contoh tuan-tuan yang kasih sekalian, jika beliau redha untuk dihakimi dengan satu keputusan bukan bagi pihaknya berdasarkan sumpah lawannya, yakni pihak yang mendakwa, maka sesungguhnya dalam keadaan demikian seolah dia sendirilah yang menjadi hakim untuk dirinya sendiri. Beberapa fuqaha juga antara mereka adalah di kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahawa sumpah itu tidak mungkin dikembalikan kepada pihak yang mendakwa, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada pihak yang mendakwa tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahidak aw yaminu laisa laka minhu illa dhalik. Dua orang saksi itu atau sumpah tadi tidaklah apa-apa yang menjadi milik melainkan seperti demikian itu. Maka hadis ini menjadi dalil bahawa keputusan tidak dibuat untuk pihak yang mendakwa berdasarkan kepada sumpah. Ini pandangan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata walaupun dalam keadaan demikian terpulang pada dia. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahagikan hujah di antara dua pihak yang berterlagah itu, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'i alaih. Akan tetapi keterangan atau bukti tersebut terletak di bahu orang yang mendakwa, dan sumpah tadi al-yamin di atas orang yang mengingkari dakwaan tersebut ke atas orang yang kena dakwa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan jenis sumpah sebagai hujah pihak yang kena dakwa. Yang kena dakwa tadi kena perbetulkanlah, jelaskanlah. Kalau dia bersumpah tadi jelas dia tak bersalah sebagai contoh. Ini menunjukkan bahawa sumpah itu hanya dihadkan kepada pihak yang kena dakwa sahaja. Sekiranya sumpah dikembalikan kepada pihak yang mendakwa, maka akan terdapatlah beberapa sumpah tidak lagi berada di pihak yang kena dakwa. Oleh itu amat bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh nas-nas yang telah ditentukan tadi. Penghakiman berdasarkan keengganan untuk bersumpah, menarik diri daripada bersumpah. Jika sumpah itu diminta oleh pihak yang kena dakwa, kemudian dia enggan bersumpah, maka penghakiman hendaklah dibuat berdasarkan kebenaran dakwaan pihak yang mendakwa dan tidaklah bagi pihaknya. Ini adalah pendapat pandangan mazhab Hanafi dan juga Hambali di atas penjelasan mereka mengenai penghakiman berdasarkan keengganan pihak yang kena dakwa untuk bersumpah. Dia tak nak bersumpah tuan-tuan, dia tak mau juga. Dan penghakiman yang tidak boleh dijalankan semata-mata berdasarkan keengganan pihak yang kena dakwa untuk bersumpah. Hujah mereka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yaminu ala man ankara, dan sumpah al-yamin tadi ke atas orang yang mengingkari dakwaan ke atasnya, yakni orang yang kena dakwa. Iaitu sumpah adalah daripada pihak yang kena dakwa. Orang yang kena dakwa tadi dia kena bersumpah lah, betul dia tak buat. Sebagai contoh tuan-tuan, kalimah ala membawa hukum wajib, di mana seorang yang beragama, berakal tidak akan enggan untuk melaksanakan apa yang wajib bagi dirinya. Kalau dah tahu tadi tuan-tuan dia wajib ke atas, dia buat. Tak ada sebab dia tak nak buat. Sebagai contoh tuan-tuan, tuan-tuan wajib menunaikan solat fardu. Tak ada sebab tuan-tuan nak dakwa belum masuknya lagi. Tadi tuan. Ataupun buat dakwaan, saya tak sampai seru lagi lah ustaz. Tuan-tuan. Seru apanya tuan-tuan, bila masuk waktu dia dah seru dah azan. Hayya 'alas solah sebagai contoh tuan-tuan. Semayanglah apa lagi, awak dah orang Islam. Tadi tuan. Tetapi apabila nak menunaikan akad nikah sebagai contoh tuan, saya sanggup mendengar apa yang dikatakan oleh juru nikah. Boleh pula terima tuan-tuan, boleh pula tunaikan. Tetapi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat pula pandangan, dia pula ada fatwanya sendiri. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, suatu InsyaAllah tuan-tuan kita bertemu pada waktu yang lain. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kuliah ini dapat memberikan sedikit kefahaman dan juga dapat memberikan kekuatan kepada kita, dan juga dalam masa yang sama kita berdoa kepada orang Palestin supaya mereka itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita majlis dengan tasbih para surah.
حي على الصلاة